Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pembelajaran PDPR kita, mata pelajaran Faraid. Tajuk hari ini iaitu halangan menerima pusaka. Pusaka ni apa? Harta peninggalan si mati. Baik. Halangan menerima harta pusaka ada 4 sebab. Ada 4 perkara. Pertama, disebabkan membunuh. Yang kedua, berlainan agama dan murtad. Berlainan agama di antara waris dengan mewaris dan juga disebabkan murtad. Murtad tu keluar daripada agama Islam. Yang ketiga, disebabkan hamba. Yang keempat, disebabkan kesamaran waktu mati. Kesamaran ni tidak jelas. Tidak jelas kenapa dia meninggal. Baik. Kita lihat yang pertama iaitu sebab membunuh. 1. Membunuh mewaris sama ada sengaja atau tidak sengaja. Maksudnya membunuh waris sama ada bunuh itu dengan sengaja ataupun tidak. Yang kedua, orang yang menjatuhkan hukuman bunuh kepada mewaris ialah hakim. Mewaris ni maksudnya orang yang membunuh. Maksudnya orang yang menjatuhkan hukuman pada orang yang membunuh itu adalah, yang layak adalah hakim. Yang ketiga, orang yang menjalankan hukuman bunuh. Mewaris, orang yang menjalankan hukuman bunuh pun sama jugalah hakim. Orang yang menjadi saksi dalam kes bunuh mewaris ni tadi adalah orang di sekeliling dia. Seterusnya, sebab yang kedua, berlainan agama dan murtad. Pertama, orang Islam tidak boleh mempusakai harta orang kafir. Orang Islam tidak boleh mengambil harta orang yang bukan Islam. Dan orang kafir tidak boleh mempusakai harta orang Islam. Walaupun dia ada hubungan kerabat. Maksudnya orang kafir tak boleh, orang Hindu. Contoh, orang Hindu tidak boleh mengambil harta orang Islam walaupun dia tu ada hubungan pertalian kerabat. Kerabat ni kawan, hubungan sahabat. Dia tak boleh ambil harta tersebut. Dan yang kedua, sebabnya murtad, iaitu orang yang keluar daripada agama Islam. Murtad ni kita tahulah, keluar daripada agama Islam, dia menganut agama lain. Contoh agama Hindu, agama Buddha, Kristian dan sebagainya. Disebabkan murtad ini tidak boleh mempusakai hartanya. Maksudnya dia tak boleh ambil harta dia untuk jadi milik dia. Dan tidak boleh menerima pusaka harta. Maksudnya dia tak boleh menerima harta pusaka daripada adik-beradik dia, keluarga dia, ayah dia ataupun ibu dia yang telah meninggal dunia. Sebab dia ni kerana dia beragama bukan Islam. Seandainya contoh Ali dia masuk Islam, tiba-tiba dia keluar jadi murtad, dia menganut agama Hindu. Ali ada meninggalkan banyak sangat harta. Tapi oleh kerana Ali ni telah murtad, dia tak boleh memiliki harta dia. Dan harta dia ni menjadi harta fi. Harta fi maksudnya harta rampasan. Maksudnya ada pihak yang tertentu boleh menguruskan harta dia. Disebut harta fi dalam agama Islam ataupun dikenali sebagai harta rampasan. Yang ketiga, hamba. Hamba tidak boleh menerima harta pusaka dan hamba tidak boleh mempusakai hartanya. Maksudnya hamba tidak boleh menerima harta pusaka peninggalan si mati. Dan hamba juga tidak boleh memiliki harta dia walaupun harta dia banyak setelah dia mati. Baik, sebab yang keempat, kesamaran waktu mati. Maksudnya tak dapat dipastikan kenapa dia meninggal, kenapa dia mati.
Orang yang mati tidak diketahui siapa yang mati terlebih dahulu. Ataupun tidak boleh mempusakai harta di antara mereka yang mati. Seperti contohnya, berlaku kematian kerana kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya, karam di dalam laut, tanah runtuh, kebakaran dan lain-lain. Contohnya, yang paling mudah, bapa dan anak yang terkorban dalam kemalangan jalan raya secara serentak. Bapa yang mati tidak boleh mempusakai harta anak yang turut mati dalam kemalangan tersebut serta sebaliknya. Maksudnya bapa yang mati tadi tidak boleh menerima harta pusaka anak, harta anak. Kerana anak tadi turut sama mati dalam kemalangan tadi. Wallahu a'lam bishawab.